Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan kertas 1 SPMRSM 2019. Ini adalah trial MARA MRSM tahun 2019 kertas 1. Baik, kita terus kepada soalan 1. Mana dia soalan 1? Okey. So, nombor 1, which group contain base quantity only? So, base quantity ni apa? It is a quantity that cannot be defined. Tulis sikit lah. Cannot be defined. Defined in ataupun by using other quantity. Okay, suatu kuantiti yang tidak boleh didefinekan ataupun ditulis menggunakan kuantiti lain. Kalau awak tengok senarai dalam KSSM dia ada 7 antaranya adalah mass PJ. Yang ni 5 daripada 7 tu lah. Mass PJ iaitu masa, arus, suhu, panjang dan jisim. Okay, so nombor 1 is quite easy one. It is C. Nombor 1 adalah C. Okay, masa, betul, masa, dan juga suhu, temperature, suhu. Okay, so sedikit ulang kaji dekat sini. Masa unit SI nya dalam saat, suhu unit SI dia dalam degree Celsius ke Kelvin? Okay, jawapannya dalam Kelvin. Jangan lupa dalam Kelvin, bukan degree Celsius. So sedikit ulang kaji in case soalan ni keluar di kertas 2. Alright, nombor 2. From formula E equals to mgh, choose the vector quantity. Okay, kita ulang kaji pula. Apa itu vector quantity? Apa maksud vector quantity? It is a quantity that have dia ada dua-dua both magnitude ni nilai, and direction, arah. Okay. So jangan pilih yang lain, pilih daripada empat komponen dalam formula ni, E ke, M ke, G atau H. Okay, so nombor 2 adalah B, which is referring to the gravitational acceleration. Nilai G ni adalah suatu nilai pecutan, acceleration. Okay, gravitational acceleration. So dia mesti ada nilai. Kalau kita tahu nilai G ni adalah a fixed value 9.81 ms negatif 2. So magnitude dia ada, lulus. Macam mana pula dengan direction? Magnitude-nya 9.81 ms negatif 2. Macam mana pula dengan direction? The direction of G always follows the direction of gravity pull. Nilai G kan, kalau kita lukis satu objek, kita lukiskan beratnya W. Okay, so nilai G always follows the direction of gravitational pull, and also also parallel ataupun in the same direction of the weight. So dia ada arah. Okay, so dekat sini energy, mass dengan height semuanya ada magnitude tapi tak ada arah. Dia tak ada direction kan. For example, E tenaga kan. E adalah energy. Contohnya 5 joule. Kita tak ada sebut tenaga itu adalah 5 joule ke arah utara, tak ada. Because energy is not a vector quantity. Okay. So kita tak pilih dari situ lah. Kita tak pilih kat situ. Right. Number 3 saya skip. Saya terus ke number 4. So number 4, diagram 2 shows graph of volume against temperature. So kita tengok kat sini, volume against temperature. So bila kita buat
satu penulisan tajuk graf, kita akan mula dengan menyatakan paksi Y dahulu. Ingat menyatakan paksi Y dahulu, kemudian against paksi X. Ingat tu. Ingat, jangan terbalik pula. So diberi dekat sini volume against temperature, which statement is correct about the graph. Mana satukah yang betul tentang graf? So perkara pertama, bila graf ni, awak kena tengok adakah graf itu garis lurus. Itu yang pertama. Kalau graf tu garis lurus, itu bermaksud graf tu adalah graf linear. Dari segi bahasanya kita panggil graf linear. Itu yang pertama. Kedua, adakah graf itu bermula di origin atau bermula di tempat lain, iaitu pintasan pada paksi Y. Kalau bermula di origin, awak boleh cakap it is directly proportional. But dalam soalan ni tak mula di origin, tapi bermula pada suatu nilai pada paksi Y. Okay, so it is not directly proportional. So yang ada directly proportional ni salah ni. Okay, directly proportional salah. Okay, so B kita boleh buangkan. So kita check. Rupanya jawapannya adalah, the best answer will be A. The volume increases linearly. Okay, increases means, betul tak bacaan dia naik? Bacaannya makin lama makin naik. Linearly means lurus. Kan saya kata tadi, bila kita dah check linear, so jawapan mungkin ada dua, increase linearly atau directly proportional. Kalau tidak mula di origin, maka increase linearly. Kalau mula di origin, kalau graf mula kat sini, then directly proportional lah. Directly proportional. So dia tak mula kat sini. Okay, yang lain-lainnya, kenapa jawapan C hampir sama dengan jawapan A? Volume increases linearly. Tapi kenapa C salah? Okay, because it is linearly to absolute temperature. Yang ni awak kena ulang kaji sikit. Absolute temperature is a temperature in which, in Kelvin. Okay, so kalau dalam soalan nanti suhu ini ditukar kepada Kelvin, then your answer will be C. Okay. Tu teguran untuk nombor C, nombor 4C ya. Nanti cakap ni increase linearly juga. Kenapa? Apa beza cikgu temperature dengan absolute temperature? Suhu mutlak atau absolute temperature adalah temperature yang kita tambah 273. Ingat tak? Nak tukar kepada Kelvin. Okay. D confirm salah kan? Alright, next. Nombor 5. Sebuah motosikal bergerak menaiki sebuah bukit, kemudian turun pula bukit tersebut di sebelah kanan ni. So ketika dia naik, dia mengalami nyah pecutan, deceleration. Semasa menuruni bukit, motosikal itu memecut, accelerate. So dia decelerate sebab slow kan, nak panjat, decelerate, lepas tu accelerate. So which graph of V against T describe the motion? Okay, awak kena tahu basic dulu. Graf V against T, kalau ada kecerunan macam ni, means that you are observing an acceleration. Sebab apa? Hal laju meningkat dengan masa. Makin banyak masa bergerak ataupun masa berlalu, velocity makin meningkat. Makin lama makin laju. Itu bermaksud sedang mengalami pecutan. Kemudian kalau graf itu sebaliknya, V lawan T, awak dapati kecurunannya negatif. Bermaksud pecutannya negatif. Apa maksud pecutan negatif? Deceleration. So mula-mula dia beritahu decelerate, lepas tu turun bukit, accelerate. Graf mana yang paling sesuai? Jawapannya adalah B. So mula-mula decelerate, lepas tu accelerate. Right, nombor 5 B. Nombor 6.
sebuah lori tangki mempunyai 3 tangki bersaingan. Awak tengok kalau kita tengok dari luar, daripada mata kasar kita tengok lori tu dia bawa satu tank besar, panjang, lebar, memanjang sampai hujung. Sebenarnya tangki-tangki itu dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dalam kes ni 3 bahagian lah. So we are actually dividing the mass. We are dividing the mass. Because why? When we decrease or divide the value of mass, we are decreasing the effect of inertia. Sebab apa? Mass berkadar langsung dengan inertia. Sorry, terbalik inertia berkadar langsung dengan mass lah. So bila jisim besar, contohnya macam gajah dia ada inertia yang tinggi, yang besar. Sebab tu gajah suka untuk mengubah haluannya, change direction, to move or to stop. They are hard to change direction, hard to stop and hard to move. Susah dia nak gerak, susah dia nak berhenti, susah dia nak mengubah arah dia. Sebaliknya kalau jisim kecil macam cheetah, binatang cheetah, dia mudah untuk bergerak, cepat, mudah untuk berhenti, mudah untuk mengubah arah. Itu ciri-ciri kesan jisim terhadap inersia. So bila kita kecilkan mass, ni dalam tangki ni sikit, dalam tangki ni sikit, dalam tangki ni sikit, apa berlaku? Kita sedang mengurangkan kesan inersia. Bayangkan kalau tangki itu sebesar ini, sebesar dalam gambar rajah ni, tapi tidak dibahagikan. Saya lukiskan. Ni dia punya minyak lah. Katakanlah ni tangki lori, tangki minyak Apabila sahaja lori ini berhenti, ni lori dia, lori ini berhenti, bayangkan jisim minyak yang besar ini, bila lori stop, when the lorry stop, minyak ni menurut hukum Newton yang pertama, when the object is moving, it will continue to move. When an object is stopped ataupun pegun, it will continue to be stationary unless there is a external force acting on it. Dia kata apa? Kalau satu objek yang sedang pegun akan terus pegun. Itu nombor 1. Objek yang sedang bergerak, katalah lori ni sedang bergerak. Bermaksud minyak di dalam lori ini juga akan turut bergerak bersama-sama dengan lori. So bila secara tiba-tiba lori ini berhenti, maka apa berlaku pada minyak? Minyak tu tidak terus berhenti. Tapi minyak tu akan terus bergerak ke depan. Bayangkan minyak yang banyak macam gini terus bergerak ke depan. Lori dah berhenti, minyak bergerak ke depan. Boleh jadi tank ini akan upside down, lori ini akan terbalik, ataupun berlakunya kebocoran di bahagian depan ni sebabnya minyak semua dari belakang pergi ke depan. Macam awak dalam bas tiba-tiba bas berhenti kan, awak jerk forward macam tu, as the effects of the inertia. So kita bahagikan kepada beberapa bahagian tangki supaya inersianya kurang, maka kuranglah kesan tadi tu. Kesan inersia. Nombor 6 adalah C. Next, 7-8 saya tak bincangkan. Nombor 9, shows 2 similar ball are being released at different height from the same building. Ni bola yang sama dilepaskan pada ketinggian yang berbeza. Nampak ketinggian berbeza. Ni satu tingkat 1, satu lagi tingkat 2. Which physical quantity is the same for both ball? Walaupun dilepaskan daripada tingkat yang berbeza, ketinggian yang berbeza, tetapi masih lagi mengalami nilai pecutan yang sama, iaitu nilai pecutan graviti bumi, gravitational acceleration for Earth, because they are standing on the very same planet. Katalah yang ni bukan planet bumi pun, tapi nilai G dia still sama. Kalau dia duduk dalam bangunan di atas planet Marikh, maka nilai G tu adalah nilai G untuk planet Marikh.
Asalkan dua-dua berada dalam situasi yang sama, dalam satu tarikan daya graviti jenis yang sama. Okey, yang lain semua beza, masa beza, laju beza, sesaran lagi dah berbeza kan. Kesesaran ni ketinggian dia beza. Masa atas ni akan jadi lebih panjang tempoh masa dia. Hal laju yang atas ni akan jadi lebih laju kerana berada di satu tempat yang lebih tinggi. Dia makin lama makin laju. Okey, tapi pecutan still sama. Right, nombor 9 C. Nombor 10 daya-daya. Okey. Ini agak straightforward lah, tapi saya bincang agak So weight ke bawah. So apakah F1? F1 adalah satu daya hasil daripada tersentuhnya suatu objek. Untuk mengimbangi weight akan ada satu lagi weight. Untuk mengimbangi weight akan ada satu lagi force yang bertindak pada arah yang bertentangan, yang dipanggil sebagai normal reaction. Biasa kita label N lah, normal reaction. Alright, so because this jet ski is moving, kita ada lagi dua force, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, sebelah kiri ni adalah daya tujah, thrust, THRUST. Datang daripada mana? Daripada engine. Okay, daripada engine. So engine mengeluarkan satu daya tujah supaya jet ski boleh bergerak ke depan. Kemudian F3 adalah daya seretan ataupun drag. Datang di mana? Kerana berlakunya geseran dengan air, permukaan air. So nombor 10 adalah A, ayam. Betul Alright. Nombor 11. Soalan ni soalan yang agak famous. Okey, agak famous dalam past year. Kalau awak check past year, saya tak tahu sebab awak SPM yang version baru, kita tak tahu betapa ataupun famous ke tak famous ke soalan ni, akan keluar balik ke tak akan keluar balik, tapi still covered dalam KSSM. So diagram 8 shows a student pulling his friend having mass 40 kg. Dia kata kawan dia ni 40 kg. Okay, on a trolley at a constant velocity. Okay, bila keluar soalan macam ni, tolong highlight pada soalan. Your main point is the movement here. Laki yang menarik kawannya dalam troli ni adalah bergerak pada constant velocity. Okey, lepas awak highlight constant velocity, awak kena tahu bahawa apa maksud lain untuk constant velocity. Apabila hal lajunya sentiasa sama ataupun hal lajunya malar, hal lajunya seragam, bermaksud velocity, contoh saat pertama 10, saat kedua 10, saat ketiga 10. Itu maksud hal laju malar. Apa jadi pada pecutannya? Hal laju malar ataupun constant velocity, okay, also give you the meaning of acceleration equals to 0. Yang ini awak kena take note betul-betul. Pecutannya adalah kosong. Pecutan adalah kosong. Okey, soalan bagi tahu apa lagi? What is the frictional force acting on the trolley and his friend if the tension of the rope is 400 Newton? Okey, ni maklumat dia, tulis kat sini 400 Newton. Dia kata carikan frictional force. Kita labelkan F kecil, frictional force. Okay, so kita ada satu diagram yang menunjukkan beberapa daya. Okay, sebelah kanan ni kita ada 400 Newton sebagai tension. Dan 400 Newton tu bukan 400, tapi 400 Newton yang ditarik pada sudut 30 darjah. Dia bukan 400 Newton, dia kurang dari 400. Sebab apa? Bukan ditarik secara melintang, betul-betul melintang. Dia ada sudut 30 darjah. So it is going to be less than 400. Okay, kalau awak study, awak faham lah tu. Sebab bukan ditarik macam ni, dia bukan 400 macam ni, tapi 400 pada suatu sudut. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kejap, saya padam dulu. Saya padam balik.
Okey. Itu sebelah kanan. Nah, sebelah kiri kita ada satu daya lagi, iaitu daya geseran, frictional force. So, balik kepada apa yang awak catatkan tadi. So, whenever you have a zero acceleration, kita ada dua daya. Saya lukis balik nak recall balik ni. Dua daya. Satu daya sebelah kanan macam ni. Saya lukis semula. Saya nak lukis semula saja. Macam tu. 400 Newton. Saya lukiskan troli tu sebagai box supaya awak boleh relate dengan apa yang tertulis dalam awak punya textbook. So we have two forces in opposite direction. Yang ni sebelah kanan, yang ni sebelah kiri. And it is said that pecutan sama dengan kosong. So bila pecutan sama dengan kosong, awak akan buat persamaan ataupun awak akan equalskan kedua-dua belah, because they are in equilibrium. Ini adalah soalan daripada subtopik forces in equilibrium. Okay, forces in equilibrium. So forces in equilibrium ada tiga case. Ada tiga case. Kalau force kiri dengan force kanan sama, pecutannya kosong atau constant velocity. Kalau kalau force kanan lebih besar daripada force kiri, maka akan berlaku pecutan. Kalau force kiri lebih besar pada force kanan, juga akan mengalami pecutan. Tapi sebelah sana lah, sebelah kiri. So dalam kes ni dia beritahu bahawa pecutan kosong, objek langsung tidak memecut, bermaksud it is the forces ataupun forces in the diagram, semua daya dalam diagram ni are in equilibrium. Apa maksud equilibrium? Sama. So we can say that frictional force in this diagram F kecil going to be equal to the force on the right hand side. So dia bukan 400 tetapi 400 cos 30. Macam mana dapat cos? This is pulling on the x-axis. This is x-axis. So whenever we are calculating force in x-axis, we are using F cos theta. So force dia sekarang 400 cos theta adalah sudut di antara horizontal dengan force yang kita guna ni lah. Okay, 30 darjah. So the frictional force is actually calculated by using this formula 400 cos 30. So awak akan dapat jawapan nombor 11, 346.4 Newton. Okay, itu jawapan dia. Nombor 13. Okay, a graph of weight against extension of spring. So yang ni kita boleh anggap dia sebagai weight ataupun force. Yang ini adalah bersimbolkan X, which is the extension. So kalau awak study betul-betul, ni adalah graf daripada Hooke's law, iaitu graf F melawan X. Graf daripada Hooke's law. Hooke's law apa? F, formula dia sama dengan KX. Okay, so kita dapat graf lurus, tapi di hujung ni dinyatakan bahawa graf itu sudah pun tidak linear, because it loses its elasticity. Kenapa tiba-tiba it loses its elasticity? Kerana ditarik pada satu daya yang tidak dapat lagi ditampung oleh spring. Spring kan, kalau kita tarik pada satu extension, lama-lama dia tak kembali ke bentuk asal dia dah. Dia dah hilang sifat kekenyalan dia. Sebab tu graf jadi macam ni. Okay, antara lainnya awak boleh nyatakan dekat sini, because we have exceed the
elastic limit. We have exceed the elastic limit. Okay, antara lainnya Hooke's law buat satu eksperimen dan dia telah conclude bahawa the gradient of the graph here is the value of K, spring constant, nilai spring constant. Sebab itu kalau awak tengok menurut formula ini sahaja awak dah boleh tengok, okay, ni adalah graf linear. Ni banyak kali saya buat ni. Ni adalah graf linear. Kita akan gunakan Y sama dengan mx plus c untuk buatkan formula dia, untuk hasilkan formula. Awak tengok sendiri, paksi Y kita label apa? Paksi Y kita labelkan F. Betul tak F? Betul. Kemudian sekejap ya, paksi X. Macam mana dengan paksi X? Kita label apa? X juga. X kecil di extension. Betul. Kemudian ada tak pintasan pada paksi Y? Tak ada, kosong. Sebab itu C nya adalah sama dengan kosong. Tak ada nilai tak ada plus apa-apa. So tinggallah K. So the gradient of the graph is actually the spring constant. Okay, so soalan tanya, the spring constant is represented by the gradient of the graph. Jawapan adalah C. 13 adalah C. Okay, 15. Why does a sharp end of pipe is used? Kenapa di hujung ni kita gunakan suatu permukaan yang tajam? Okay, because permukaan tajam di surface area is smaller. Why? We are using a surface that have smaller surface area because we are increasing the pressure. Kita nak meningkatkan tekanan yang dihasilkan pada mata cerucuk tersebut supaya boleh ditanam ataupun boleh menembusi permukaan tanah dengan lebih efektif. So nombor 15 is D. Okay, ingatlah formula untuk pressure equals to force per unit area. Whenever the area is smaller, the pressure will be greater. Alright. 16. Diagram 13 shows an oil tanker transferring gasoline into a tank. Okay, so kita nak pindahkan gasoline dia daripada lori kepada dalam tangki ni. Okay, calculate the pressure. Kirakan tekanan pada titik A. Mana titik A? Sini. Titik A ada kat sini. Okay, so this is bukan P equals to F bahagi A kerana ini melibatkan liquid. So we are using pressure in liquid formula. P sama dengan rho G H. Okay, rho is the value of density. Okay, P sama dengan, kita ambil dulu nilai density 719.7. Okay, darab dengan nilai G. Kalau dalam soalan ni dia tak bagi nilai pada awak, setahu saya dalam KSSM we are using 9.81 selagi mana soalan tak bagi awak 10. Biasanya soalan akan bagi kat awak lah nilai G nya. Yang tu awak guna 10 untuk soalan ni pun dapat, awak guna 9.81 pun masih lagi dapat untuk nilai G, gravitational acceleration. Kemudian H is the depth. H dekat sini adalah kedalaman. Okay, kedalaman tu apa? Kedalaman adalah ukuran dari permukaan cecair kepada titik. Tengok bila saya garis macam tu. So this is the depth. Bukan 2, bukan 0.2. Okay, sebaliknya 2 tolak 0.2. Sebab sini je kedalaman dekat sini. Sebab point dia berada pada aras ini. So 2 minus 0.2 is 1.8.
Okey, kira betul-betul, awak akan dapat jawapannya 1.3 times 10 to the power of 4 Newton meter negative 2. Okay, that give you B as an answer. 16 B. Okay, next 17. Okay, yang ni daripada Pascal's Principles. Pascal Principles ni ingat ada dua formula, F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Nombor 1. Ingat Nombor 2 ada satu lagi formula, A1 darab H1 sama dengan A2 darab dengan H2. Okay, so nombor 1 kita akan guna kalau melibatkan force dan surface area. Force dan surface area. Nombor 2 kita akan guna bila melibatkan surface area and the height of the piston. Okay, the position of the piston. Macam dalam soalan ni, awak tengok dia bagi surface area. Okay, area dia bagi A1 dengan A2. Okay, force tak bagi, cuma kita ada force 2. Okay, tapi soalan tanya, mass of the car is 800. What is the distance H1 of the small piston when H2 is 0.5? Soalan dah bagi H2, so awak tak akan guna number 1, awak akan guna number 2. Okay, H1 H2 ni apa? Bila piston ni piston number 1 bergerak ke bawah, maka piston 2 akan bergerak ke atas. So katalah piston 1 bergerak pada kedalaman H1, dia turun, panjang dia tu adalah H1, maka piston 2 juga akan bergerak ke atas. Okay, berlawan sebab piston 1 turun, piston 2 akan naik. Okay, pada ketinggian H2. So kita nak ukur H1 dengan H2 ni, kita pakai formula nombor 2. A1 H1 sama dengan A2 H2. Selalu Pak Jar lupa formula nombor 2. Dia suruh nak guna yang number 1 ni, sebab dia tahu Pascal mesti F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Keluar macam ni dah berdengung kan. So tolong ingat yang ini. So A1 kita masukkan maklumat dia 1. A1 dah ada sini 1. Kemudian H1 kita nak cari. A2 ada kat sini 2. H2 0.5. Kalau tahu formula dia straightforward H1 darab 1 H1, 2 darab 0.5 1. So jawapannya 1 meter. Alright, next 20. Which statement is correct when pizza and oven reach thermal equilibrium? So thermal equilibrium, apa maksud dia ataupun bagaimana thermal equilibrium boleh dicapai pada penghujung ataupun pada saat thermal equilibrium dicapai, both object will have same final temperature. So bila oven bunyi je ting, yang suhu yang awak setting dekat sini contohnya 90 darjah Celsius, bermaksud pizza yang awak sudah masak tadi tu juga berada pada suhu 90 darjah Celsius, sama dengan suhu yang awak set dalam oven. Itu yang pertama, syarat yang pertama lah. Syarat keduanya apa? No net heat flow between the two object. Okay, dia bukan tak ada haba yang dipindahkan. Maksud no net heat flow adalah haba yang dipindahkan, ni contoh haba yang dipindahkan daripada oven kepada pizza adalah 90 joule contoh maka haba yang dipindahkan daripada pizza kepada oven juga 90 joule. Jumlah haba yang dipindahkan adalah sama. So bila kita cari net, apa maksud net? Apa maksud net? Net ni kita tolak. Okay, jumlah kita tolak. So net dia
adalah 90 tolak 90. Kita dapat 0 joule. Ini maksudnya no net heat flow. Jumlah haba yang dipindahkan daripada objek pertama ke objek kedua dan daripada objek kedua kepada objek pertama adalah sama banyak. So bila kita tolak dapat kosong. Jawapan untuk 20 adalah A. Okay, 20 adalah A. No net heat flow between pizza and oven. Alright. Nombor 22 yang terakhir untuk bahagian pertama ni. Which statement is correct? Okay, kita tengok dekat sini. Ini ada gambar. Kemudian dia bagi, ni adalah sea breeze. First thing first, keluar soalan sea breeze ke land breeze ke, lukis dulu arah, okay, arah breeze tersebut. Bila kita sebut sea breeze, bermaksud breeze ni adalah cool air. Ambil yang tu dulu. Breeze atau bayu ni adalah udara sejuk. Dia bukan udara biasa, dia udara yang sejuk. So because of it is sea breeze, so it is coming from the sea. So saya buat arrow kat sini. Okay, saya lukiskan satu anak panah dari laut kepada darat. Because it is sea breeze coming from the sea. Ni saya cerita sikit lah. Macam mana boleh jadi cold air that flows from the sea towards land. Konsepnya sama. Sea breeze ke land breeze ke, konsepnya sama. Cuma waktu dia berbeza. Kena ingat, di daratan nilai specific heat capacity sentiasa rendah atau kecil. Nilai specific heat capacity untuk air sentiasa besar. Bila saya sebut sentiasa, bermaksud siang ke malam ke, nilai C sentiasa fix. Siang pun darat mempunyai nilai C yang kecil, malam pun darat mempunyai nilai specific heat capacity yang kecil. Tak berubah. Dia tak boleh siang kecil malam besar, tak boleh. Okay, so apa berlaku? Macam mana cold air boleh mengalir kat sini? Boleh bertiup ke arah darat. Okay, sea breeze berlaku pada waktu malam. Sea breeze berlaku pada waktu, yang tu kita boleh check malam ke siang. Okay, malam ke siang. Right. Nilai C yang besar ni macam mana awak nak tahu cold air mengalir daripada laut ke arah darat? Mesti something to do. Yang ni saya backtrack cerita. Something to do dengan kekosongan yang berlaku di kawasan darat. Apa yang maksud kekosongan tu? Kalau awak tengok video saya, awak tahulah. Ada ruang kosong yang ditinggalkan di kawasan darat. Okay, ada ruang kosong. Macam mana boleh tinggal ruang kosong pula? Jawapan dia macam ni. Pada waktu siang, during day, sebab di sea breeze berlaku waktu siang, itu jawapan dia lah. During day, because of the specific heat capacity of land is smaller, the air on land is hotter. Okay, udara di kawasan darat adalah lebih panas. Saya padam ni. Apa jadi bila udara itu adalah udara tersebut adalah panas? Udara yang panas mempunyai density yang kecil ataupun rendah, maka udara tersebut akan rise up. Okay, because the hot air has less density. Okay, udara yang panas kan, macam balon udara panas. Balon udara panas, kenapa dia boleh terapung? Kerana kita panaskan udara tu dan udara menjadi kurang tumpat. When something menjadi kurang tumpat, dia sentiasa akan float. Dia akan naik ke atas. Okay, dia akan float. So the hot air rise up from the surface of the land. Apa jadi? Maka tertinggallah suatu ruangan kosong sementara pada kawasan darat. Okay, di kawasan laut pula pada waktu siang, kalau awak mandi laut pada waktu siang, waktu panas, awak akan rasa air laut tu sangat sejuk. Walaupun tengah hari, pukul 12 tengah hari awak pergi mandi laut, air still sejuk. Kerana nilai C nya besar. Walaupun haba dipancarkan,
pada kadar yang sama dengan darat, tapi laut masih sejuk. Begitu juga dengan udara di kawasan laut. So, udara di kawasan laut tunggu apa lagi? Dia tengok ada ruang yang kosong sementara di kawasan darat, maka udara yang sejuk mengalir untuk menggantikan kawasan yang ditinggalkan oleh udara panas. So, udara sejuk yang mengalir ke darat tu dipanggil bayu laut. Okey, mengalir daripada laut kan? Bayu laut. Okey. So 22, panjang pula cerita dia. 22, your answer should be D, because the specific heat capacity, which is the value of sea water, is higher than the specific heat capacity of land. Okay, kena ingat satu benda ni. Kalau awak nak ingat shortcut lah, land lebih kecil daripada sea. Okay, ataupun vice versa lah. Ni bayu laut, bayu darat ni, perkara pertama awak kena detect yang ni. Siang ke malam ke tak berubah. Siang ke malam ke tak berubah. So yang ni dalam soalan ni sebenarnya berlaku pada waktu siang. Pada waktu malam macam mana? So pada waktu malam nilai C laut lebih besar. Okay, bila nilai C laut lebih besar, bermaksud udara di kawasan laut akan jadi lebih panas daripada udara di darat pada waktu malam. Sebab tu bila awak mandi laut malam, awak rasa air tu masih lagi suam-suam, masih lagi panas-panas. Ni mandi laut waktu malam. So udara di kawasan laut pula yang akan naik. Bila udara daripada kawasan laut pula naik, maka udara sejuk dari darat akan menggantikan tempat udara panas yang naik ke atas di kawasan laut tu. Yang tu dipanggil bayu darat. Itu dipanggil bayu darat. Right, I guess that's it for part 1. Ini saja untuk part 1. Kita akan sambung soalan berikutnya. Awak boleh download soalan yang saya tengah bincangkan ni dekat link dekat description. Boleh download dulu. Okay, kita akan sambung nanti di bahagian 2. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.